hendaklah dipercepatkan urusan ke atas pengkebumian jenazah. Itu yang dipesan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kerana dalam Islam, perjalanan terakhir setiap insan perlu dimuliakan dan dihormati. Diletakkan dalam fardu kifayah dan menjadi tanggungjawab masyarakat untuk menyempurnakannya. Muhammad Rafiuddin Zainal Rashid adalah pengasas Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Sisi pengalaman yang ditimba sejak berusia 13 tahun, mengemudi nurani graduan bidang syariah dan undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia ini untuk mengajak lebih ramai umat Islam di Malaysia terbabit dalam hal ehwal pengurusan jenazah. Sentiasa meluruskan niat dan ikhlas menjadi kata kunci memudahkan urusan pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia ditubuhkan pada 2017. Mulanya saya dalam pengurusan jenazah dah hampir 17 tahun. Jadi saya melihat ada satu keluarga yang mana bila suami je meninggal, isteri dia ni duduk lama di luar. Jadi bila saya panggil masuk ada masalah apa, katanya Ustaz minta kurang sikit kadar pengurusan jenazah ni. Sebab waktu tu bukan saya yang menetapkan harga, ada pihak lain, pihak ketiga. Jadi disebabkan itulah saya terfikir kenapa berlaku situasi macam ni sehingga membebankan waris dah kehilangan suami, tiba nak fikir pasal kebayaran pula. Maka itulah di antara sebab saya mencipta NGO atau menubuhkan SPJM ini agar bebanan waris pada hari kematian ini terangkat. Hingga kini, Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia mempunyai lebih 20 sukarelawan aktif. Sebelum bergelar sukarelawan, mereka terlebih dahulu didedahkan kepada pengalaman berdepan dengan jenazah. Kemudiannya, diberi latihan untuk menguruskan jenazah. Dari memandikan, mengkafankan, solat jenazah, sehingga mengembumikan jenazah secara tertib dan berhemah. Dia peristiwa ni berlaku, saya ingat tahun 2018. Ada seorang lelaki, orang Rohingya, 40 tahun, 40-an lah umur dia. Jadi bila berlaku kematian isterinya, dia datang seorang diri dalam keadaan tidak terurus. Bila kita tanya dia daripada mana, katanya mereka ni duduk di Gua Musang, Kelantan. Dan isterinya ni datang ke KL nak menjemput kawan dia, saudara dia daripada luar negara baru sampai. Dan sebabkan isterinya seorang yang naif, jadi isteri dia ni terlupa bawa pasport dan menyebabkan dia ditahan oleh immigration untuk tempoh yang lama, dan dia tak dapat hubungi suami dia sehinggalah dalam tempoh 2 bulan baru dah dapat maklum isterinya koma di hospital sedang dan dia meninggal dunia. Ketika itulah suami dia ni datang seorang diri, anak 2 orang ditinggalkan di rumah pengasuhnya kat Gua Musang, dan dia kata saya tak ada apa-apa langsung. Saya harapkan isteri saya mudah saja diuruskan. Kami turun bantu uruskan jenazah ni, dan kesedih kerana dia tidak ada keluarga yang nak mengadu. Dia seorang diri saja, anak ditinggalkan 2 orang kecil lagi di Kelantan. Dan inilah peristiwa yang menyayatkan hati, sebab waktu tu pula waktu Raya Haji, dan dia terpaksa bermalam di kaki lima hospital untuk menemani isterinya yang sakit ketika itu, sehinggalah isteri dah meninggal dunia, dan sehinggalah lepas dah ke bumi pun terpaksa bermalam di situ sebab waktu tu Raya Haji, dan dia tak ada kenderaan untuk bawa balik ke Kelantan balik. Itu antara peristiwa yang sedih lah. Dan kami ni atas inisiatif SPJM, kita tolong bantu urusan mandi, kafan, dan sehinggalah ke tanah perkuburan semuanya ditampung oleh kami. Sebab itulah kami ni bukan hanya menguruskan jenazah orang Islam tempatan, bahkan juga warga asing yang kita tahu mereka ni juga banyak kekangan di segi kewangan dan sebagainya. Jadi di situlah tujuan kami cipta ni, untuk bantu urusan mereka ni dipermudahkan. Saya buat kerja sukarela ni salah satunya untuk saya nak bersihkan diri saya sendiri sebenarnya. Kita nak berubah lah untuk jadi yang lebih baik daripada sebelum ni. InsyaAllah dengan, kalau sebelum ni orang cakap tengok kematian akan menginsafkan diri. Tapi bagi saya, selain kita lihat kematian, lebih baik kita belajar untuk menguruskan kematian. Dan Alhamdulillah dalam SPJM ni saya juga diajar bukan saja membawa jenazah, saya juga diajar macam mana untuk mandikan jenazah, kafankan jenazah, solatkan jenazah, dan seterusnya sampailah untuk talqinkan jenazah dan doakan untuk jenazah.
Setelah 4 tahun beroperasi, Muhammad Rafiuddin dan sukarelawannya berjaya menguruskan lebih daripada 7,000 jenazah di seluruh negara. Separuh daripada jumlah tersebut datangnya daripada waris kurang berkemampuan dan segala aktiviti pengurusan jenazah adalah percuma. SPJM juga kini sedang mengeluarkan satu lagi kenderaan yang lebih besar serbaguna. Kami menggunakan trak tentera 2 tan, yang mana trak ini diubah suai menjadikannya sebagai satu tempat untuk mandi dan kafan di dalamnya. Selain daripada itu juga, kenderaan ini juga digunakan untuk menghantar bantuan ketika mana bisi banjir. Sebab sebelum ini bila kita menggunakan kenderaan yang rendah ataupun yang biasanya tak boleh melepasi kawasan-kawasan banjir. Dan dengan kenderaan trak yang besar ini, insya-Allah bukan sahaja boleh meredah banjir, bahkan kita boleh sampaikan bantuan kepada tempat-tempat yang tak dapat dicapai yang kenderaan biasa. Selain itu, Muhammad Rafiuddin juga mempunyai pengalaman mengawet mayat. Sejak mempunyai diploma pengawetan mayat dari kolej di Filipina pada 2019, dia telah melakukan proses pengawetan ke atas lebih 30 mayat. Menurut Muhammad Rafiuddin, ia adalah proses mengerikan hanya untuk memastikan kesegaran mayat kekal bertahan sehingga tempoh seminggu sebelum dikebumikan. Ini kaedah yang biasa kita guna untuk kes-kes yang tak jauh. Misalnya macam Indonesia, Asia lah, negara Asia, yang mana tidak melibatkan penerbangan lebih daripada 2 hari masa perjalanan. Maka bolehlah guna kaedah ni sebab dia boleh tahan dalam masa 24 hingga 72 jam kebiasaannya. Namun kalau kes-kes yang daripada negara Europe, negara jauh, yang makan masa berhari-hari perjalanan, menunggu dan sebagainya, biasanya dia akan menggunakan teknik embalming yang penuh, iaitu yang menggunakan besi troka yang akan mencucuk bahagian perut si mati ni untuk menghancurkan segala organ-organ dalaman. Setelah darahnya dibuang dan setelah dimasukkan formalin sebanyak 12 liter, dia akan tebuk daripada perut ni. Besi itulah yang akan menghancurkan segala organ-organ ni, dan di hujung besi tu, troka tu, dia ada vacuum. Vacuum ni lah yang akan menyedut keluar segala hampagas ataupun kaviti yang telah dihancurkan tadi sehinggalah habis. Macam mana nak tahu dia habis? Dia akan keluar bunyi macam kita minum air dalam cawan. Bila air dah habis, tinggal ais saja, dia akan bunyi kerok gitu. Itulah di antara bukti ataupun tanda mengatakan organ tu dah habis dibuang. Itu dia. Tambah pengasas Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Kaedah ini hanya sesuai bagi penghantaran jenazah melalui laluan udara dalam tempoh kurang daripada 6 jam. Oleh itu adalah lebih baik jenazah dikebumikan di tempatnya meninggal, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Insa ayat 78. Di mana jua kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Satu benda yang perlu kita ubahlah, suatu persepsi masyarakat kita apabila jenazah itu ditakdirkan Allah bertemu, ataupun seorang itu ditakdirkan Allah menemui ajalnya di luar negara. Satu perkara yang perlu kita tanamkan ialah ataupun ubah suatu pemikiran masyarakat supaya jenazah itu sebaik-baiknya dikebumikan di mana tempat Allah mengambil nyawanya. Jadi sebaik-baiknya jenazah yang meninggal di mana-mana tempat itulah dia dikebumikan. Mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Maknanya suatu kewajipan yang tertanggung secara kolektif. Walau bagaimanapun kita tak nafikan dalam hari ini semuanya memerlukan kepada perbelanjaan. Kita tak nafikan. Cumanya perlu dielakkan daripada diambil kesempatan oleh pihak-pihak, oleh mana-mana pihak untuk menjadikan dia sebagai suatu perkara yang komersial. Ya. Dan lebih baik jika pihak-pihak yang melakukan pengurusan atau servis menguruskan jenazah ini dibantu mereka dengan ataupun diberi dana kepada mereka oleh pihak-pihak yang berkelebihan dari sudut keuangan untuk tolong mereka
sponsor mereka, taja mereka dengan keuangan konten supaya kita tidak menyusahkan pihak yang sudahlah mereka ini dirudung kesedihan di atas kehilangan orang tersayang, kemudian dibebankan pula dengan keuangan yang melibatkan keuangan yang agak mahal. Jadi perkara ini perlu diteliti supaya tidak ada ambil kesempatan. Skuad pengurusan jenazah ni memang baik atau memang elok dibuat kerana dapat membantu orang-orang yang susah, yang tidak dapat nak menguruskan jenazah dengan sempurna, maksudnya dengan mendapatkan bantuan-bantuan ataupun dapatkan kemahiran orang yang nak bantu jenazah ni. Jadi saya rasa ia perlulah, macam pengurusan ni memang perlu, kerana kita dapat tahu yang ramai yang orang yang tak ada berkemampuan. Jadi inilah masanya kita dapat bantuan daripada mereka ini.